Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sebenarnya kita baru ni sedang bincangkan hadis yang ke-6 di bawah Kitabul Wahyi, dan perbincangan kita itu sebenarnya sudah hampir sampai ke penghujungnya. Saya nampak di sini pun ramai peserta-peserta baru. Tentu sekali mereka tidak ikuti daripada awal. Sedangkan perbincangan tentang hadis yang ke-6 Sahih Bukhari di bawah tajuk Kitabul Wahyi, perbincangannya sangat panjang dan telah saya buat nota dua. Ini Kitabul Wahyi 6(1)A dan Kitabul Wahyi 6(B). Yang kita bincangkan hari itu sampai ke muka surat 126. Nota yang kedua di Kitabul Wahyi 6(B) ni, sampai ke situ. Jadi macam mana ni kita nak buat ni? Kalau nak mula panjang juga. Kalau kita nak sambung, mungkin jadi tertanya-tanya pula yang baru tu. Tiba-tiba dah nak penghujung dah ni. Macam mana tu? Teruskan. Ramainya yang telah mengikuti sebelum ni, tapi nampaknya ada juga yang baru-baru tu takut tergantung. Bagaimana saya kalau saya baca terjemahan dia saja, secara sepintas lalu hadis itu, kemudian kita sambunglah setakat yang kita berhenti baru ni. Bagaimana kalau begitu? InsyaAllah boleh. Jadi dalam nota yang pertama ni sebenarnya hanya ada matan dia atau teks asal hadis Nabi SAW, dan perbincangan banyak tentang perkara itu. Kemudian terjemahannya berada di dalam nota yang kedua. Saya rasa nampaknya yang kulit kuning ni nampaknya ramai ada kan. Itu disitulah terjemahan dia. Tapi terjemahan ni pun bersambung sebenarnya, bersambung dengan nota yang pertama. Nota yang pertama. Ini terjemahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Imam Bukhari dengan sanadnya meriwayatkan daripada Abdullah bin Abbas. Beliau memberitahu sesungguhnya Abu Sufyan bin Harb menceritakan kepadanya. Ini muka surat 107, Kitabul Wahyi 6(A), 107. Lalu terjemahan ini bersambung ke nota yang kedua ni. Nota yang kedua, Abu Sufyan bin Harb menceritakan kepadanya bahawa Hiraklu mengutuskan orang untuk menjemput beliau bersama rombongan pedagang Quraisy yang berada di Syam. Ini baru masuk nota yang kedua, 118. Bermula dengan muka surat 118. Seterusnya, ini kita semua sudah ada ya, nota ni 118. Peristiwa ini berlaku pada masa Rasulullah SAW mengadakan perjanjian damai dengan Abu Sufyan dan orang-orang kafir Quraisy. Mereka pun pergi menghadap Hiraklu yang sedang berada di Ilya bersama pembesar-pembesarnya. Hiraklu menjemput mereka ke majlisnya. Pada ketika itu beliau dikelilingi pembesar-pembesarnya. Lalu beliau menjemput juru bahasanya. Seterusnya beliau bertanya, siapa di antara kamu yang paling hampir keturunannya dengan orang yang mendakwa dirinya sebagai Nabi itu? Abu Sufyan berkata,
Saya menyahut dengan mengatakan, sayalah orang yang paling hampir dengannya. Maka Heraklu memerintahkan, dekatkan dia dan sahabat-sahabatnya kepadaku dan letakkan mereka di belakangnya. Seterusnya beliau berkata kepada juru bahasanya, katakan kepada mereka, saya akan bertanya dia, yakni Abu Sufyan, berhubung dengan orang ini, yakni yang mendakwa sebagai Nabi. Jika dia berdusta denganku, kamu dustakannya. Kata Abu Sufyan, demi Allah, jikalau tidak kerana malu mereka akan mendustakan daku, nescaya aku berdusta mengenainya. Kemudian perkara yang mula-mula sekali beliau bertanya saya tentangnya ialah bagaimana keturunannya di kalangan kamu. Saya menjawab, dia berketurunan mulia. Heraklu terus bertanya, adakah sesiapa mendakwa demikian sebelumnya? Saya jawab, tidak ada. Kata Heraklu, adakah di antara nenek moyangnya raja? Saya menjawab, tidak ada. Heraklu bertanya lagi, adakah orang-orang bangsawan mengikutnya atau orang-orang lemah? Saya menjawab, bahkan orang-orang lemah. Kata Heraklu, adakah mereka semakin bertambah atau semakin berkurang? Saya menjawab, bahkan semakin bertambah. Dia terus bertanya, adakah sesiapa daripada pengikutnya berpaling tada kerana bencikan agamanya setelah menganut agamanya? Saya menjawab, tidak ada. Dia bertanya pula, adakah dia pernah dituduh berdusta sebelum mendakwa sebagai Nabi? Saya menjawab, tidak pernah. Heraklu berkata, adakah dia pernah mengkhianati sesuatu perjanjian yang dibuatnya? Saya menjawab, tidak pernah. Tetapi kami masih dalam perjanjian dan kami tidak tahu apa yang dilakukannya, apa yang akan dilakukannya di dalam perjanjian ini. Abu Sufyan berkata, saya tidak dapat memasukkan apa-apa ucapan selain daripada ucapan ini, yakni yang mungkin dapat mengurangkan Nabi SAW. Heraklu bertanya, adakah kamu pernah berperang dengannya? Saya menjawab, ya. Kata Heraklu, bagaimana keadaan peperanganmu dengannya? Saya menjawab, silih berganti. Kadang-kadang dia menang, kami kalah, dan kadang-kadang kami menang, dia yang kalah. Kata Heraklu lagi, apa yang diajarnya kepada kamu? Saya menjawab, dia mengatakan, sembahlah Allah semata-mata dan janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengannya. Tinggalkan ajaran syirik nenek moyangmu. Dia juga menyuruh kami bersembahyang, bercakap benar, meninggalkan perkara-perkara keji, dan mempereratkan hubungan kekeluargaan. Heraklu pun berkata kepada penterjemahnya, katakan kepadanya, aku telah bertanya kamu tentang keturunannya. Kamu mengatakan bahawa dia berketurunan mulia. Begitulah para rasul, mereka diutus dari kalangan kaumnya yang berketurunan mulia. Saya telah bertanya kamu, adakah seseorang dari kamu telah mendakwa seperti yang didakwanya ini? Kamu mengatakan tidak ada. Kalaulah ada seseorang telah mendakwa begitu, nescaya saya berkata, dia ingin menurut jejak langkah orang sebelumnya. Saya telah bertanya kamu, adakah sesiapa dari nenek moyangnya raja? Kamu mengatakan tidak ada. Kalaulah ada seseorang dari nenek moyangnya raja, tentu saya boleh berkata, dia ingin menuntut kembali kekuasaan ayahnya. Saya telah bertanya kamu, adakah kamu menuduhnya berdusta sebelum dakwanya ini? Kamu mengatakan tidak. Maka saya dapat menyimpulkan bahawa takkanlah dia tidak berdusta, yakni tidak pandai berdusta dengan manusia, tetapi berdusta, berani pula berdusta terhadap Allah. Saya telah bertanya kamu, adakah orang-orang mulia, yakni pada pandangan orang ramai mengikutnya, atau orang-orang lemah? Kamu menjawab, dari kalangan orang-orang lemah. Mereka itulah biasanya menjadi pengikut para rasul. Saya telah bertanya kamu, adakah mereka semakin bertambah atau berkurang? Kamu mengatakan bahawa mereka semakin bertambah. Memang begitulah keadaan iman, sehingga ia sempurna. Saya telah bertanya kamu, adakah sesiapa telah murtad kerana bencikan agamanya setelah menganutnya? Kamu menjawab, tidak ada. Demikianlah iman apabila kemanisannya telah meresapi hati-hati
Saya telah bertanya kamu, adakah dia berkhianat dalam perjanjiannya? Kamu menjawab tidak. Begitulah rasul-rasul, mereka tidak mungkin janji. Seterusnya, saya telah bertanya kamu tentang apa yang diajarnya. Kamu menyebutkan bahawa dia mengajar kamu supaya menyembah Allah dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu. Dia mendegah kamu menyembah berhala. Dia menyuruh kamu bersembahyang, bercakap benar, dan memelihara diri daripada perkara-perkara keji. Kalaulah benar apa yang kamu cakapkan ini, maka tidak lama lagi dia akan menguasai tempat kedua-dua kakiku ini. Memanglah saya yakin bahawa dia akan keluar, tetapi tidak menyangka dia akan keluar dari kalangan kamu. Kalaulah saya pasti bahawa saya akan dapat sampai kepadanya, tentu saya akan berusaha menemuinya. Dan kalaulah saya berada di sampingnya, nescaya saya akan membasuh kakinya, yakni berkhidmat kepadanya. Kemudian beliau meminta surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dihantar baginda sallallahu alaihi wasallam melalui Dihya al-Kalbi kepada pembesar Busra, yakni pada tahun ke-7 Hijrah. Lalu pembesar Busra memberi surat itu kepada Heraklu dan beliau membacanya. Di dalamnya tercatat, Bismillahirrahmanirrahim, dari Muhammad, hamba Allah dan Rasulnya, kepada Heraklu, pembesar Rum. Salam sejahtera kepada orang yang mengikuti petunjuk. Adapun kemudian daripada itu, sesungguhnya saya menyeru kamu kepada seruan Islam. Islamlah kamu, niscaya kamu akan selamat, dan pasti Allah akan memberikan kepadamu pahala 2 kali ganda. Tetapi jika anda berpaling, sesungguhnya dosa rakyat jelata akan ditanggung oleh anda. Wahai ahli kitab, kemarilah kepada satu ajaran yang sama antara kami dengan kamu, iaitu kita tidak menyembah selain dari Allah dan tidak mempersekutukan sesuatu dengannya. Ada salah silap di sana sini tu, faham-faham sendirilah. Nya, N huruf besar misalnya, tu ada kesilapan kecil lah. Dan sebahagian dari kita tidak mengambil sebahagian yang lain sebagai Tuhan-Tuhan selain dari Allah. Dan jika mereka berpaling, maka katakan, bersaksilah kamu bahawa kami adalah orang-orang Islam. Abu Sufyan berkata, setelah Heraklu selesai bersoal jawab dengan kami dan selesai juga membaca surat tersebut, riuh rendahlah majlis itu, dan suara-suara orang ramai pula membumbung tinggi. Kami dikeluarkan. Ketika itu saya berkata kepada sahabat-sahabat saya, oh, hebat betul kerja Ibnu Abi Kabsyah. Abu Kabsyah ialah gelaran suami Halimah, penyusu Nabi SAW. Sehingga raja anak-anak orang berkulit kuning, iaitu orang-orang Rom, pun takut kepadanya. Sejak itulah saya mulai yakin bahawa dia, yakni Nabi SAW, akan menang, sehinggalah Allah memasukkan Islam ke dalam hati saya. Ibnu An-Natur, Gubernur Ilya, adalah kawan Heraklu. Beliau juga merupakan ketua paderi orang-orang Kristian di Syam. Beliau menceritakan bahawa Heraklu pada suatu pagi telah sampai di Ilya. Setelah sampai di Ilya, kelihatan bermuram durja. Justru salah seorang paderi menegur beliau dengan berkata, saya nampak tuanku tidak seperti biasa. Ibnu An-Natur berkata, Heraklu adalah seorang ahli nujum. Dia berkata kepada mereka ketika mereka bertanya kepadanya begitu, sesungguhnya malam tadi ketika saya menilik bintang-bintang, saya nampak Raja Khitan telah pun muncul. Siapakah yang berkhitan di kalangan umat ini? Mereka berkata, tidak ada yang berkhitan kecuali orang-orang Yahudi. Tetapi tak perlulah tuanku risau tentang mereka. Tulis saja surat perintah kepada pembesar-pembesar di kota-kota kerajaan tuanku, supaya mereka membunuh orang-orang Yahudi yang ada di tempat masing-masing. Ketika mereka sedang bercakap-cakap begitu, tiba-tiba dibawa menghadap Heraklu seorang lelaki utusan Raja Ghassan yang dapat menceritakan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila Heraklu telah mendapat maklumat tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripadanya,
dan orang itu telah pun pergi dari sisinya. Tiba-tiba Heraklu berkata, "Pergilah kamu melihat sama ada orang itu berkhitan atau tidak." Mereka pun memeriksa utusan itu dan seterusnya melaporkan bahawa dia berkhitan. Dan Heraklu bertanya orang itu tentang orang-orang Arab. Dia berkata, "Mereka berkhitan." Heraklu lantas berkata, "Dialah, yakni Rasulullah SAW lah, raja umat ini yang telah muncul itu." Kemudian Heraklu menulis surat kepada seorang sahabatnya yang berada di Rum. Sahabatnya itu seorang yang berpengetahuan setanding dengannya. Seterusnya Heraklu berangkat ke Hims. Sebelum lagi beliau keluar dari Hims, surat balas dari sahabatnya telah pun sampai. Di dalam surat itu dia menyatakan persetujuannya dengan pendapat Heraklu tentang kemunculan Nabi SAW dan bahawa baginda SAW benar-benar seorang Nabi. Heraklu mengizinkan kepada pembesar-pembesar Rum untuk hadir ke istananya di Hims. Kemudian beliau mengarahkan agar pintu-pintunya ditutup. Lalu beliau muncul di tempat tinggi untuk berucap. Katanya, "Wahai orang-orang Rum, adakah kamu hendak berjaya dan mendapat petunjuk? Adakah kamu mahu kerajaanmu terus kekal? Kalau begitu berilah taat setiamu kepada Nabi ini, yakni Nabi akhir zaman ini." Sebaik sahaja mereka mendengar ucapan Heraklu, mereka menjadi liar seperti keledai-keledai hutan dan terus berkejaran ke pintu. Tetapi pintu-pintu didapati terkunci. Apabila Heraklu melihat keliaran mereka dan tidak ada harapan lagi mereka akan beriman, beliau berkata, "Kembalikan mereka kepadaku." Selanjutnya beliau berkata, "Sebenarnya saya berkata begitu untuk menguji keteguhan kamu di atas agamamu, dan telah pun saya lihat." Mereka pun bersujud dan berpuas hati dengannya. Begitulah akhirnya keadaan Heraklu. Abu Abdullah, yakni Imam Bukhari berkata, Salih bin Kaisan, Yunus dan Ma'mar turut meriwayatkannya daripada Az-Zuhri. Itulah berakhir terjemahan di sini. Jadi hadis ini adalah yang terpanjang lah di bawah Kitabul Wahyi. Hadis yang ke-6 ini adalah hadis yang terpanjang. Ada dalam setengah-setengah kitab disebut yang ke-6, tapi kita pakai ini hadis yang ke-7 sebab pecahan sebelum ni kita telah bahagikan. Ini adalah yang ke-7, tapi nota ni nota yang ke-6. Inilah yang paling panjang dan terjemahannya kita telah baca tadi sampai ke akhir. Perbincangan yang panjang lebar telah pun diberikan sebelum ini. Rasanya berapa minggu, 3-4 minggu juga rasanya ya. Perbincangan itu, dan telah sampai ke sini. Telah sampai ke muka surat 126. Di situ belum lagi kita bincang. Yang ini bermula daripada surat Rasulullah SAW. Saya rasa saya sambung sajalah ya. Kalau nak ulang pula tu mungkin yang telah dengar tu jadi jemu pula. Kemudian kita sudah ada rakaman pun, boleh tengok rakaman lah. Cuma kalau ada kemuskilan, mungkin kita boleh bincang selepas ni sikit sebanyak, insyaAllah begitulah. Jadi surat Rasulullah SAW yang kita dapati pada muka surat 125 tu bermula dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ini Rasulullah SAW putuskan pada tahun yang ke-6, akhir tahun yang ke-6 selepas berlakunya perjanjian Hudaybiyah, atau tahun yang ke-7. Ini adalah surat yang pertama Rasulullah SAW kepada Heraklu. Heraklu adalah Maharaja Rum pada ketika itu. Kemudian surat yang kedua, Nabi SAW diutuskan pada tahun yang ke-8 atau tahun yang ke-9. Dan Nabi SAW mendapat surat jawapan balas daripada Heraklu sebelum berlakunya peperangan di Tabuk pada tahun yang ke-9.
Dan surat itu dalam nota ni pada muka surat 125 dia jawab. Cuba perhati dalam nota di situ sikit. Di bawah tu, bahagian di bawah tu, dalam nota cuba tengok huruf tebal tu, muka surat 125. Surat kedua diutuskan oleh Nabi SAW kepada Heraklu ketika baginda telah sampai ke Tabuk bersama seramai kira-kira 30,000 orang pejuang pada tahun ke-9 Hijrah. Itulah mengikut yang sahihnya begitu. Dihya Al-Kalbi juga diutus baginda untuk menyampaikan surat kedua itu. Jadi ceritanya, dia jawab surat tu, dia kata dia Islam. Kalau Islam, kita kata bagaimana dia nak berperang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pula? Memang peperangan Tabuk itu di bawah pimpinan dia lah, di bawah pimpinan Heraklu. Ini berlaku pada tahun yang ke-9. Kita telah bincangkan sebelum ini, setengah ulama ada mengatakan Heraklu ni sebenarnya dia telah memeluk agama Islam, tapi dia tak berani menyatakan Islamnya itu kerana takut hilang kuasa. Jadi kira-kiranya mengikut mereka, dalam peperangan Tabuk ini Heraklu tu macam diseret oleh pengikut-pengikutnya. Dia hanyut dengan kekuatan pengikut-pengikutnya. Jadi dia terpaksa mengikut. Sebenarnya dia bukan nak berperang. Itu kata mereka lah, kata orang yang mengatakan Heraklu ni telah memeluk agama Islam. Tetapi kebanyakan ulama mengatakan tidak, dia tidak memeluk agama Islam. Sebabnya bila surat dia sampai, dia kata begini, cuba tengok. Akhirnya beliau tetap berada di atas agama asalnya, walaupun beliau membalas surat Rasulullah SAW yang dihantar dari Tabuk dengan mengatakan, sesungguhnya saya sudah Islam. Namun Rasulullah SAW terus membantahnya dengan berkata, kadzaba aduwwullah laisa bimuslim wa huwa 'ala an-nasraniyah. Bermaksud musuh Allah itu telah berdusta, dia bukannya seorang Islam, sebaliknya dia tetap berpegang dengan agama Kristiannya. Ini tersebut di dalam Sahih Ibnu Hibban dan lain-lain, seperti rujukan yang saya berikan di situ. Kalau dia tu Islam, takkanlah Rasulullah SAW nak kata begini. Dan Rasulullah SAW boleh kata begini tentulah berdasarkan wahyu. Dia tidak akan menuduh seorang Islam dengan sewenang-wenang begitu. Tentu bila dia kata dia tidak Muslim, laisa bi Muslim, mana dia tidak Islam betul. Kemudian dia kata musuh Allah, dan itu nyata melalui dia bawa berapa ramai bala tenteranya yang berkali-kali ganda lebih ramai daripada bilangan tentera Islam yang tersebut tadi. Begitukah cara orang Islam yang berhadapan dengan seorang nabinya? Tentu sekali kita kata tidak. Kalau orang Islam yang betul, seperti kawan dia tu yang sebelum ini. Sebelum ni kawan dia tu padri di Rom, bila dia memeluk agama Islam, dia pergi berjumpa dengan dia, bagi surat Rasulullah, dia baca, dia terus masuk bilik mandi semua, siap pakaian baru, dia berisytiharkan dia Islam, dan dia ajak orang lain juga Islam. Lalu dia terus dibunuh di situ. Itu yang berlaku. Orang-orang yang mengatakan dia ni Islam, dia kata ya dia Islam dalam hati dia, tapi dia takutlah menghadapi apa yang telah dia alami oleh kawan dia. Jadi Islamnya bagi mereka pun Islam yang lemah lah, tapi Islam juga ya. Walau bagaimanapun bagi saya lah, berdasarkan pendapat jumhur ulama dan berdasarkan hadis ini yang sahih, kita dapat buat kesimpulan bahawa Heraklu tidak Islam. Dapat buat kesimpulan begitu. Sebab takkanlah dia nak melawan Rasulullah SAW sampai membunuh sekian ramai orang-orang Islam dalam peperangan itu. Sekurang-kurangnya dia mengasingkan diri, dia jangan terlibat, kita kata. Tapi dia tidak. Dialah yang membawa bala tentera yang begitu ramai untuk berperang dengan Rasulullah SAW dalam peperangan Tabuk. Ini surat yang kedua. Surat yang kedua. Kemudian kalau kita tengok kan, sahabat-sahabat sebelum itu, sebelum berlaku peperangan
di Tabuk pada tahun yang ke-9. Pada tahun yang ke-8 sudah berlaku dah peperangan, di mana di situ Ja'far dan berapa ramai lagi sahabat-sahabat yang lain telah terbunuh, mati syahid dalam peperangan Mu'tah pada tahun yang ke-8. Semuanya di bawah pimpinan dia. Takkanlah dia ni seorang Islam macam tu. Walaupun kita kata dari segi sahabat-sahabat yang berperang tu dia dapat pahala besar, dia mati syahid, itu cerita lain. Soalnya dia yang memimpin tentera. Jadi kita kata peperangan yang besar telah berlaku selepas surat pertama Rasulullah SAW sampai kepada dia dua yang besar, yang melibatkan puluhan ribu tentera di kedua-dua belah pihak. Baiklah. Ini yang ada di dalam teks terjemahan yang kita baca tadi. Surat ni, ini adalah surat yang pertama. Notanya pada muka surat 126, nota 83, iaitu dia kata apa? Islamlah kamu, nescaya kamu akan selamat, dan pasti Allah akan memberikan kepadamu pahala 2 kali ganda. Tetapi jika anda berpaling, sesungguhnya dosa rakyat jelata akan ditanggung oleh anda. Rakyat jelata tu dalam teks asalnya, dalam yang asalnya, matan asal hadis Nabi SAW tu disebutkan sebagai arisiyin. Fa'alaika ithmul arisiyin atau yarisiyin. Makna asal yarisiyin ataupun arisiyin itu sebenarnya bukan rakyat jelata. Cuba kita tengok nota 83. Walaupun makna asal bagi perkataan arisiyin adalah para petani, tetapi para mufassirin telah mentafsirkannya dengan pelbagai tafsiran. Namun tafsiran terbaik dan disepakati ramai mereka ialah rakyat jelata. Ini makna yang kemudian kemudian dan diterima oleh kebanyakan ulama. Sebab itu kita pilih dosa rakyat jelata. Sebab kebanyakan rakyat jelata Heraklu ni terdiri daripada petani-petani. Hadis ini juga menunjukkan bahawa jika seseorang pemerintah menetapkan sesuatu ketetapan atau menganjurkan sesuatu kebaikan, dia turut akan memperoleh ganjaran yang sama seperti yang diperolehi rakyat jelatanya. Sebaliknya, jika dia menetapkan atau menganjurkan sesuatu kemaksiatan, dia juga akan turut mengaut habuan yang sama. Inilah daripada inilah, kan Nabi kata, kalau kamu memeluk agama Islam, tentu rakyat jelata kamu akan turun. Walaupun dia masuk Islam tu secara turut-turutan saja, tapi pahala orang yang membawa agama itu akan dapat banyaklah, besar pahala dia. Dan kalau dia tidak memeluk agama Islam, artinya mereka terus dalam kesesatan. Kesesatan rakyat jelata ni ada kaitan dengan pemimpin juga. Jangan ingat pemimpin ni tak ada kena-mengena dengan kesesatan ataupun penyelewengan, maksiat yang berlaku di kalangan rakyat jelatanya. Masyarakat tu jangan ingat benda ni tak ada hubungannya. Tidak. Sama ada baik atau buruk, tetap ada hubungannya, ada kaitannya. Inilah dalilnya. Inilah dalilnya. Kemudian nota seterusnya 84, daripada hadis ini juga para ulama telah menyimpulkan bahawa antara adab menulis surat rasmi ialah dengan mendahulukan nama pengirim terlebih dahulu. Kan kalau kita belajar surat menyurat kan macam-macam, orang ni kata begini, orang ni kata begini. Jadi kalau surat Rasulullah tu macam mana? Kalau yang ni beginilah, Bismillahirrahmanirrahim, kemudian nama penulis dulu yang menghantar. Walaupun demikian, terdapat ramai juga di kalangan ulama, potong sajalah, tak perlu lah. Terdapat ramai juga ulama yang tidak menetapkan prosedur sedemikian dengan mengharuskan nama penerima ditulis terlebih dahulu. Ini benda kecil lah sebenarnya. Kalau kita perhatikan dalam tradisi Islam, ada kedua-duanya. Ada nama pengirim dulu pun ada, macam ni. Ada nama penerima dahulu, pengirim tu kemudian ada juga. Jadi kedua-duanya boleh lah. Kedua-duanya boleh.
Jadi daripada hadis ni kita dapati kita boleh belajar banyak perkara, termasuklah adab surat menyurat. Adab surat menyurat. Kalau kita tengok di sini, dari Muhammad hamba Allah dan Rasulnya kepada Heraklu, mana pengirim tu, nama pengirim disebut dahulu. Adakah ini sesuatu yang mesti wajib? Tidak. Sebab apa? Kita tengok sahabat-sahabat ramai yang menulis nama penerima dahulu. Jadi ini sesuatu yang boleh ditukar-tukar lah. Boleh ditukar-tukar, bukan suatu ketetapan. Kemudian nota 85, melalui soal jawab antara beliau dan Abu Sufyan, antara Heraklu dan Abu Sufyan, pengetahuannya tentang ilmu agama dan maklumat tentang kenabian amat terselam, sebagaimana riwayat tersebut yang meletakkan ketinggian ilmu beliau standing dengan ketua padri yang berada di Rom pada ketika itu. Setiap jawaban Abu Sufyan kepada soalan yang beliau ajukan dibalas pula dengan komentar yang bernas oleh beliau. Namun susunan soal jawab di antara Heraklu dan Abu Sufyan di dalam hadis ini agak tidak teratur jika dibandingkan dengan susunannya di dalam hadis yang sama yang dibawakan oleh Imam Bukhari di dalam Kitabul Jihad nanti, di mana susunan jawapan adalah mengikut tertib soalan. Jadi Heraklu ni, selain dia ni Maharaja Rom yang digelarkan dengan Kaisar, dia seorang alim besar dan seorang yang berpengetahuan tinggi. Ilmu bintang ni dia hebat. Macam sebut tadi kan, dia tengok bintang ni, Raja Khitan sudah keluar. Daripada bintang tu dia tahu zaman atau masa bila Nabi akhir zaman yang akan keluar. Itu menunjukkan ketinggian ilmunya dalam bidang ilmu falak. Dalam bidang agama pula, apa yang disebutkan kepada sahabat dia yang berada di Rom tu, sahabat dia tu ketua padri, sama, pendapat mereka sama. Membuktikan bahawa Nabi SAW ini adalah Nabi yang terakhir. Rupa-rupanya benarlah apa yang tersebut di dalam kitab-kitab kita, dalam Quran, dalam hadis banyak, dan mengikut kajian ulama-ulama daripada dahulu sampai sekarang. Ahli kitab ini memang tahu pun tentang Nabi akhir zaman, dan kenal, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Disebutkan begitu, mereka kenal Nabi ini seperti mana mereka kenal anak-anak mereka sendiri. Betul apa yang tersebut di dalam Quran, dalam hadis, dan kajian tokoh-tokoh ulama kita tentang ahli-ahli kitab ni, memang dia tahu. Terutamanya padri-padri dia, memang dia tahu. Di situlah kita nampak kehebatan dia. Dan daripada hadis ini kita nampak hampir-hampir dah Heraklu ni memeluk agama Islam. Tapi kadang-kadang inilah masalah tua nasib manusia ni, kita bukan di tangan kita, kita tak tahu. Kawan dia tu masuk Islam, dia kalau mengikut pendapat kebanyakan ulama tak masuk Islam, mati sebagai seorang Kristian. Kalau nak kira, dia tu hampir sangat dah. Dan seperti yang kita baca tadi, sampai begitu sekali dia mengakui Rasulullah SAW ni Nabi akhir zaman. Kalau dia ada bersama, dia akan berkhidmat. Kalau basuh kaki pun dia akan buat. Sampai begitu sekali. Tapi kadang-kadang manusia ni kerana kepentingan duniawi, kedudukan, pangkat, apa semua ni, atau takut, dia menyebabkan seseorang itu tidak mendapat hidayah, tidak mengakui kebenaran. Dengan hatinya kita tak tahulah hati dia. Tapi Islam ni nak diterima apabila ada semua, bukan sekadar hati saja, baru bermakna pun. Kalau macam ni, kalau kita andaikan pendapat ulama yang mengatakan dia tu Islam, apa gunanya Islam macam ni? Membunuh sesama Islam, apa guna? Dan kita kata kalau dia mati sekalipun, dengan sebab adanya dua pihak, satu tokoh agama nombor satu di Rom mengakui Rasulullah SAW sebagai Nabi akhir zaman, dan dia sebagai Maharaja Rom yang tentunya bila-bila masa pun
yang berkuasa, pihak berkuasa lebih berpengaruh. Kita tengok lebih berpengaruh. Kalau dia memeluk agama Islam, kalau tidak semua pun, sebahagian besar daripada mereka memeluk agama Islam. Itu faedahnya. Tapi kerana sama ada kita kata dia takut, takut mati, takut pangkat dia hilang, takut orang tak terima, jatuhkan dia sebagai raja dan sebagainya, dia tidak menyatakan keislamannya, atau dia tidak Islam lah. Kita kata tu dia tidak Islam. Ini sebab bila-bila masa pun manusia ni berhubung dengan hidayah, berhubung dengan kesesatan, antara dua tu lah, antara dua ni lah, sama ada dia berani atau tidak. Kadang-kadang yang berani tu kena mati, kena sanggup mati lah. Itulah kita tengok perjuangan daripada dahulu sampai sekarang ni. Memang begitu. Orang yang menegakkan kebenaran, dia kena berani. Kalau tak berani tu macam-macam lah sebabnya. Tak berani, maka dia akan mati dalam kesesatan. Dan berapa ramai orang-orang yang jadi pengikut dia tu juga terus dalam kesesatan. Itulah akibatnya. Hadis ini Imam Bukhari mula-mula sekali sebut dalam Sahih Bukhari-nya di sini. Tapi dia sebut sebenarnya hadis ini banyak tempat lagi. Kalau kita perhatikan soal jawab dia tu, dari segi komentar dia bagi kemudian tu tidak teratur mengikut soalan, kalau berdasarkan hadis yang ketujuh ini. Tapi kalau dalam Kitabul Jihad, soalan dia tu nampak, jawapan dia, komentar dia terhadap soalan tu teratur, lebih teratur. Tapi Imam Bukhari akan bawa di tempat-tempat lain lah. Ada maksud dia sendiri, kerana perbezaan pada sanadnya. Kemudian kandungan dia pun sedikit sebanyak dari segi lafaznya itu berbeza, tetapi secara umumnya kandungan dia tu sama. Inilah hadis yang dikenali sebagai hadis Hiraklu. Hadis Hiraklu. Hadis-hadis ni dia ada nama dia sendiri, ya. Hadis Jibril misalnya, hadis itu, hadis ini, hadis Lailatul Jin, malam jin, macam-macam lah nama hadis itu diingati oleh ulama. Kalau hadis ini namanya hadis Hiraklu, dikenali dengan hadis Hiraklu. Sebabnya hadis ini menceritakan tentang Hiraklu Maharaja Rum itu. Kemudian muka surat 128, Abu Abdullah, yakni Imam Bukhari, Abu Abdullah Imam Bukhari. Itu nama, apa dia kita panggil, julukannya, nama panggilannya Abu Abdullah. Dalam bahasa Arabnya dipanggil kunyah. Kunyah. Orang Arab lebih mesra dipanggil atau menggunakan nama seperti itu, Abu, Ibnu, Ummu, dan sebagainya. Imam Bukhari pun begitu juga, gelarannya atau nama panggilannya Abu Abdullah. Bukhari nama tempat Bukhara lah. Orang Bukhara semua dipanggil Bukhari. Kadang-kadang kita pasal terkenal Bukhari kan, bubuh nama anak dia Bukhari. Sebenarnya tidak tepat, nama dia sebenarnya Muhammad bin Ismail. Tapi kalau sebut Bukhari, orang nampak dia lah, sampai begitu sekali. Padahal mengikut bahasa Arab je, Bukhari itu siapa sajalah, jahil macam mana pun Bukhari lah kalau orang Bukhara itu. Tapi oleh kerana masyhur dia tu, sehingga seolah-olahnya tak ada yang lain, kalau Bukhari itu dia saja. Sehingga dipilih nama itu untuk diberikan kepada anak-anak kita. Nama dia yang sebenarnya ialah Muhammad. Abu Abdullah. Abdullah anak dia tidak terkenal, tidak menonjol, tidak diketahui anak dia sama ada mati kecil ke ataupun setelah dia tua, tidak diketahui. Tapi Imam Bukhari pakai nama ini. Sama juga dengan Imam Malik, Abu Abdullah juga. Imam Malik, Abu Abdullah, itu nama panggilannya. Anak Imam Malik juga Abdullah itu tidak diketahui, tidak menonjol. Berbeza dengan Imam Ahmad, anak dia ada nama Abdullah. Abdullah itulah yang menyiapkan kitab Musnad Imam Ahmad itu. Mana dia hebat, alim juga, tapi memang tidak dapat menandingi ayah dia. Dan seorang lagi namanya Saleh, juga alim juga, anak Imam Ahmad. Tapi kalau Imam Bukhari, Imam Malik, Abu Abdullah,
Tapi Abdillah tu tidak diketahui. Apa peranannya, sejauh mana jasa dia tidak diketahui. Cuma dikenali Imam Bukhari sebagai Abu Abdillah. Abu Abdillah berkata, Salih bin Kaisan, Yunus dan Ma'mar turut meriwayatkannya daripada Az-Zuhri. Jadi apa maksud Imam Bukhari buat gini? Selalu kalau kita baca di dalam kitab-kitab Sahih Bukhari yang lengkap, maka dia akan ada komentar Imam Bukhari yang seperti ini selepas dikemukakan sesuatu hadis. Macam dalam riwayat ini, dalam nota yang sebelum ni, di sini Imam Bukhari ambil hadis ini daripada Abu Yaman Al-Hakam bin Nafi'. Dia ambil daripada Syu'aib. Syu'aib itu ambil daripada Zuhri. Syu'aib ambil daripada Zuhri. Jadi Zuhri itu madar, yakni paksi bagi hadis ini. Ikut mana-mana pun sampai kepada dia lah. Jadi dalam riwayat ini, riwayat yang ketujuh ni di bawah Kitabul Wahyi, diriwayatkan oleh Syu'aib daripada Zuhri. Imam Bukhari nak cerita di sini bukan Syu'aib sahaja yang mengambilnya daripada Zuhri, tapi ramai lagi murid-muridnya yang lain turut meriwayatkan hadis ini daripada Zuhri. Mereka ialah Salih bin Kaisan, Yunus dan Ma'mar. Ini tiga-tiga ini semuanya adalah murid Zuhri juga. Inilah yang dikatakan mutaba'at. Jadi Salih bin Kaisan, Yunus dan Ma'mar ini mutabi' kepada Syu'aib. Jadi Imam Bukhari kemukakan ini secara mutaba'at. Secara mutaba'at itu ada kalanya hadis itu tidak kuat sangat, ada kalanya tidak, sama juga tarafnya. Cuma Imam Bukhari pilih di sini riwayat daripada Syu'aib. Akan datang dia akan kemukakan pula riwayat orang-orang lain. Jadi tujuan apa faedahnya? Faedahnya ialah menguatkan sesuatu hadis itu. Bukan seorang sahaja yang meriwayatkan daripada seorang guru yang besar seperti Zuhri itu, tapi ramai. Kalau di sini selain daripada Syu'aib, ini 3, jadi 4. 3 ni sebagai mutabi', penyokong, kepada penyokong. Jadi mutaba'at itu kita telah bincang dah dalam nota yang beberapa dulu ada perbincangan tentang mutaba'at. Dia ada dua jenis mutaba'at. Satu mutaba'at tamah, satu lagi mutaba'at naqisah. Jadi yang ini termasuk dalam mutaba'at apa? Ini termasuk dalam mutaba'at tidak tamah, naqisah. Sebab dia bertemu di atas, bukan daripada bawah lagi sama. Tidak. Kalau daripada bawah sama, itu dipanggil mutaba'at yang sempurna. Ini istilah ilmu hadis lah. Tujuannya ialah menguatkan sesuatu riwayat itu. Kita ada nota 87 di bawah ni. Ni nak habis ni. Menurut si hadis ini, Imam Bukhari hendak mengaitkan permulaan wahyu dengan permulaan penerimaan wahyu di kalangan bangsa asing, iaitu Maharaja Rum. Melalui hadis ini, reaksi dan kesan daripada wahyu yang diutuskan kepada bangsa Rum melalui surat baginda sallallahu alaihi wasallam sangat jelas kelihatan, kerana wahyu mengandungi momentum kehebatan yang meninggalkan impak luar biasa seperti mana telah dijelaskan sebelum ini. Dan kesan kehebatan tersebut lebih dirasai lagi oleh sesiapa yang mula-mula menerimanya. Dan di akhir bab ini pula Imam Bukhari mengisyaratkan kepada penamatnya dengan mengemukakan kata-kata begitulah berakhirnya keadaan Heraklu, sebagai pembayang kepada penamat bab wahyu dan sebagai isyarat kepada kesudahan setiap makhluk yang hidup mati. Jadi kita kena ingat ini. Itulah susahnya kepada yang baru-baru ikut tu. Saya rasa mungkin dia pening juga. So, apa kaitannya Imam Bukhari bawa hadis ini di bawah tajuk bagaimana permulaan turunnya wahyu. Kaifa kana badul wahyi, bagaimana permulaan turun wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tajuk yang dibuat oleh Imam Bukhari, dia bukan saja-saja. Hadis-hadis di bawahnya mesti kita cari kesesuaiannya, perkaitannya dengan tajuk yang dibuat. Dia tak boleh lagi, dia mesti ada kaitan. Jadi Imam Bukhari nak cerita apa ni? Kalau nak kata permulaan, hadis ni hadis permulaan ke? Bukan. Ini tahun yang ke-7 dah.
surat ini sampai kepada Heraklu. Sedangkan dalam tajuk dia permulaan turun wahyu. Permulaan wahyu. Jadi adakah ini permulaan? Bukan. Jadi apa maksud permulaan yang Imam Bukhari buat dalam tajuk dia? Permulaan itu luas makna dia. Dan Imam Bukhari telah kemukakan banyak sudut melalui 6 hadis sebelum ini. Sebelum hadis ini ada yang membuktikan permulaan turun wahyu yang betul-betul berupa Quran itu. Ada yang merupakan permulaan wahyu dalam bentuk mimpi. Ada yang merupakan permulaan wahyu macam-macam yang telah dia kemukakan. Ini permulaan wahyu yang disampaikan kepada orang kafir, bukan Islam. Apa kesannya? Apa jadinya? Wahyu itu sesuatu yang hebat. Bila sampai kepada seseorang yang mengetahui tentangnya, dia akan betul-betul menyentuh perasaannya, menyentuh hatinya seperti Heraklu. Cuma antara nak terima dengan tidak terima itu cerita lain lah. Kawan dia telah terima dan sanggup mati kerana itu, telah mati pun. Itu kesan daripada mula-mula menerima wahyu. Tidak semesti mula-mula menerima wahyu ni dari segi wahyu yang mula-mula turun itu, tak mesti begitu. Jadi Imam Bukhari nak cuba nak cerita wahyu dari segi segala bentuk permulaan. Segala bentuk permulaan. Kalau permulaan sampai surat Rasulullah, apa jadi? Macam mana jadi? Dan kesannya kalau dia memeluk agama Islam, apa akan jadi? Dia nak cerita itu. Dan bila wahyu itu sampai, walaupun dalam bentuk yang ringkas, Nabi SAW tulis, ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum, dan seterusnya. Ayat Quran itu wahyu. Tapi wahyu itu bukan yang mula-mula sekali, tapi ada kaitan dengan ahli kitab. Bila dia sebagai ahli kitab tu baca, tersentuh sangat perasaannya. Dan mereka memang tahu pun tentang Nabi akhir zaman ini. Nabi akhir zaman ini akan bawa apa, mereka sudah pun tahu. Itulah perkaitan hadis yang ketujuh ini dengan tajuk yang dibuat oleh Imam Bukhari. Tajuk tu tak ada sini lah, sebab ini hadis yang ketujuh dah. Kita sudah ada berapa nota dah sebelum ni. Satu lah, nota satu lah ada di sana perbincangannya. Jadi kena tengok di sana lah. Nak ulang pula tu rasanya tak perlu lah, sebab lama dah kita bincang itu pun. Imam Bukhari juga nak ceritakan kehebatan wahyu, pengaruh wahyu itu. Itu juga nak cerita. Itu perkara yang pertama. Yang kedua, dalam setiap tajuk bab yang dibuat oleh Imam Bukhari, dia akan ada isyarat kepada permulaan. Ini yang unik, yang kita tidak akan temui dalam kitab-kitab lain. Benda ni dikaji bukan seorang dua. Kalau syarah Bukhari ni 100 lebih. Jadi masing-masing kaji, tengok, memang dapati memang betul gitu. Kalau di permulaan setiap babnya, dia mesti ada isyarat kepada permulaan. Macam hadis yang pertama, sebelum hadis yang pertama dia buat tajuk bab permulaan wahyu. Memang nak cerita permulaan, permulaan kitab, permulaan wahyu, permulaan. Kemudian dia satu lagi, dia panggil bara'ah ikhtitab. Bara'ah ikhtitab ini juga termasuk dalam keistimewaan Imam Bukhari. Dalam kitab lain tak ada. Di setiap akhir setiap bab, dia akan isyarat kepada akhir, sudah penghujung. Dia akan ada isyarat itu. Misalnya kalau dalam hadis ini hadis yang terakhir di bawah bab ni, dia ada isyarat. Cuba kita perhatikan, ini dalam teks asalnya. Ni dalam teks asalnya, kalau yang ada ini buka surat 106. Dia fakana dzalika akhir sya'ni Herakla. Dalam terjemahan tadi, inilah muka surat 128, 127. Begitulah akhirnya keadaan Heraklu. Akhir. Dia mesti ada sebuah akhir, hujung, tamat, sudah, putus, mati. Ada isyarat mesti. Ini keunikan yang kita tidak dapat dalam kitab lain. Jadi banyak perkara seseorang tu, kalau dia ikat diri dia
Untuk tulis mesti terikat begini. Susah nak jaga tu daripada awal sampai akhir. Dia dapat jaga Imam Bukhari daripada awal sampai akhir. Kalau kita perhatikan, dia ada benda ni. Macam di sini isyarat akhir. Isyarat akhir ini mengikut Hafiz Ibn Hajar, dia kata isyarat kepada penghujung bab ni. Bab ni sudah habis. Sekarang lepas ni kita akan mulakan Kitabul Iman. Kitabul Iman habis dah, Kitabul Wahyi habis. Isyarat kepada habis itu akhir. Dia sebut perkataan akhir. Begitulah akhirnya keadaan Heraklius. Isyarat kepada habisnya kitab ataupun bab. Kitab tu dalam kitab-kitab lama ni maksudnya bab besar. Bab besar. Kemudian bab-bab yang selepas itu bab kecil dipanggil. Sebagai pembayang kepada penamat bab wahyu dan sebagai isyarat kepada kesudahan setiap makhluk yang hidup. Imam Bukhari ni dia mengajar kita sentiasa supaya ingat kepada mati. Itu salah satu kelebihan kitab Bukhari. Dia isyarat akhir tu akhir. Dia nak suruh kita ingat, kita ni ada akhir kan. Ada permulaan, mesti ada akhir. Bila nak berakhir? Tak tahu. Bila tak tahu, kena berhati-hati. Kena sentiasa beringat. Jangan melakukan sesuatu yang salah, sesuatu maksiat, dosa, takut-takut berakhir dalam keadaan itu. Seperti Heraklius. Nak buat macam mana kalau macam tu? Dan dia mesti kena yakin. Keyakinan tu, akidah tu mesti kena kukuh. Dan yang kukuh tu hanya kita dapat melalui sumber wahyu. Itu sebab Imam Bukhari mulakan kitabnya dengan Kitabul Wahyi. Iman ke, semayang ke, puasa ke, zakat ke, semuanya ini berpunca daripada wahyu. Kalau tak ada Quran, tak ada hadis, macam mana nak dapat semua? Sebab itu Imam Bukhari mulakan kitabnya dengan wahyu. Wahyu itulah yang paling penting. Dia tak mulakan dengan semayang dulu, walaupun semayang tu penting. Tapi semayang tu kita nak dapat cara-cara dia tu bagaimana? Dengan wahyu. Akidah, iman, Kitabul Iman. Kemudian lepas ni baru Kitabul Iman. Iman tu yang kita tahu begini-begini perinciannya, itu daripada mana kita tahu? Daripada wahyu juga. Jadi wahyu lah yang patut diutamakan. Cara susunan dia tu memang istimewa. Cara susunan dia. Kenapa dia buat kitab wahyu dulu, kemudian Kitabul Iman, kemudian Kitabul Ilm, kemudian kitab bersuci, apa semua tu, semua ada maksud di sebalik tu. Sebab itulah kitab Bukhari ni tak habis-habis orang bincang, orang kaji, buat syarah sampai hari ni, tak habis-habis. Sebab apa? Masing-masing siapa saja yang tengok, dia akan nampak benda baru, akan nampak benda-benda baru. Dia isyarat kepada mati. Inilah orang Islam sepatutnya dia ada ini sebagai motivasi yang paling besar. Sebab itulah Sayyidina Umar, di cincin dia, dia ukir apa ukiran di cincin dia? Kafa bil mauti wa'izat. Itu ukirannya. Apa maknanya? Cukuplah mati menjadi penasihatmu. Itu dia ingat, sentiasa ingat. Imam Bukhari pun gitu juga. Setiap habis bab, dia mesti ada isyarat kepada mati. Setiap sesuatu yang ada permulaan, ada penghujungnya. Itu kena ingat. Jadi begitulah dia sebagai peringatannya, kita nak akan mati macam Heraklius. Kalau tidak nak, kena jaga, kena bersedialah menerima wahyu. Seperti mana kawan dia tu bersedia untuk mati sampai begitu sekali. Seseorang manusia tu kalau dia yakin dengan agama yang dianutinya, kadang-kadang sampai sanggup mati. Dan tidak mesti seseorang tu lama dah memeluk agama Islam. Dia baru memeluk agama Islam pun dia sanggup walaupun mati. Sampai begitu sekali kuasa ataupun pengaruh agama kepada jiwa manusia. Tapi ada kalanya tidak begitu, seperti Heraklius. Kerana benda-benda dunia menghalang dia daripada mendapat petunjuk. Jadi ini malang lah kalau kehidupan seseorang itu berakhir dengan begini. Malang sekali. Walaupun dia seorang raja, seorang maharaja, kaisar, tapi itu semua tak ada menjamin kebahagiaan di akhirat nanti. Habis itu baik, kita nak tengok pengajaran ataupun pedoman yang mungkin kita dapat daripada hadis ini sangat banyak. Ini yang sepintas selalu saya tengok, saya nampak boleh ditokok tambah lagi, tak mesti terikat dengan ini. Kalau kita tengok lain, mungkin orang lain pendapat macam lain pula. Tengok dalam syarah lain, dia kata macam lain pula. Tapi sejauh yang saya tengok, secara kasarnya
saya dapat buat kesimpulan ataupun dapat ambil pengajaran daripada hadis ini seperti berikut. Antara pengajaran, panduan dan pedoman yang dapat diambil daripada hadis ini antara lainnya ialah: satu, kaedah penulisan surat yang diutus khusus untuk mengajak orang-orang kafir memeluk atau menerima Islam haruslah dikarang dengan menggunakan gaya bahasa yang lemah lembut. Itu pengajarannya. Dua, setiap surat baginda sallallahu alaihi wasallam dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim, walaupun ia diutuskan kepada orang-orang kafir. Dia tak kira nanti orang kafir tu buat apa, lumurkan najis ke apa, dia tak kira. Dia hantar gitu. Yang di situ ada keberkatannya yang tersendiri. Yang ketiga, pengkhabaran tentang agama walaupun hanya disampaikan oleh seorang individu wajib diterima sekiranya individu tersebut terbukti adalah seorang yang amanah. Malah baginda telah menghukum dengan tegas sama ada beriman atau tidaknya Heraklu hanya berdasarkan surat itu sahaja. Jadi surat ni kalau diterbuktilah seorang itu amanah, misalnya surat ni yang dibawa oleh Dihyah saja yang bawa kepada Heraklu, tapi pihak sana terima sebagai sesuatu yang sah. Dan Nabi SAW pun tidak hantar dua orang nak meyakinkan, tidak, seorang saja pun sudah memadai jika ia dapat meyakinkan. Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Surat yang datang daripada Heraklu tidak dianggap oleh Rasulullah SAW sebagai surat palsu. Bahkan daripada surat tu Nabi SAW buat keputusan dia begini-begini. Walaupun kita kata berdasarkan wahyu, Nabi SAW tentu dipimpin oleh Allah SWT. Itu keistimewaannya. Tapi kepada kita, kalau sesuatu itu meyakinkan, walaupun seorang yang bawa cerita tu, kita boleh terima dah. Itulah sebenarnya asas kepada hadis ahad. Hadis-hadis ahad, sebanyak-banyak hadis yang kita dapati sekarang ni, walaupun sahih, kebanyakannya adalah ahad. Ahad itu kadang-kadang dalam sanad itu ada seorang saja perawi, tapi dia seorang yang amanah, kita tetap boleh dan kena menerimanya. Yang keempat, orang-orang kafir yang memeluk Islam akan menerima ganjaran pahala sebanyak 2 kali ganda. Namun ada setengah ulama yang membataskan keistimewaan ini hanya kepada golongan ahli kitab sahaja. Tetapi yang betulnya umum kepada orang kafir mana-mana saja. Kalau dia meninggalkan agamanya, masuk Islam, dia dapat pahala berganda. Yang kelima, hukum menyentuh kitab Al-Quran bagi orang-orang kafir adalah harus pada pandangan Bukhari dan orang-orang yang sependapat dengannya. Boleh orang kafir boleh pegang Al-Quran. Jika kita percaya kepada dia, dia seorang yang baik, dia akan memuliakan Al-Quran, dia letakkan tempat yang sepatutnya, kita boleh bagi kepada dia Quran. Sebab Nabi SAW hantar ni, dalam surat ni dia mengandungi Quran. Itu sudah 3 Quran dah, walaupun tidak semua pun sudah dikira dah. Jadi di sini dia tak ambil kira dah Heraklu tu ada wuduk ke, nak berwuduk macam mana dia tidak Islam, dia mandi wajib ke, tidak, tak ada soal. Daripada situlah Imam Bukhari membuat kesimpulan atau apa itu ada di bawah, nanti kita baca. Membuat kesimpulan orang kafir boleh jamak, boleh pegang, boleh tanggung, boleh bawa Al-Quran. Orang Islam pun begitu juga. Nanti kita tengok. Dan ini saya telah bincangkan secara berasingan di dalam nota yang lain. Yang kelima, hukum yang keenam, sebelum memulakan peperangan dengan orang-orang kafir, mereka harus didakwah dengan menggunakan pendekatan lembut dan diplomasi terlebih dahulu. Yang ketujuh, keturunan yang mulia menjadi ukuran dan keutamaan menurut Islam dalam pelantikan seseorang pemimpin. Yang ke-8, hukum menyentuh, menanggung dan membawa mushaf Al-Quran serta apa jua bahan bacaan yang mengandungi ayat Al-Quran adalah harus bagi orang-orang yang berjunub dan beradas kecil menurut Bukhari dan orang-orang yang sependapat dengannya. Jadi Imam Bukhari simpulkan daripada mana? Kalau orang kafir tu, dia boleh pegang Quran, Nabi hantar kepada dia. Takkan orang Islam tak boleh? Orang Islam, orang perempuan yang datang bulan, kita kata, mari kotor. Orang Islam yang tidak ada air semayang,
Mana lebih mulia orang Islam daripada orang kafir? Mana lebih nak jaga kebersihan, kesucian Al-Quran itu dalam keadaan tangan dia bersih? Mana lebih nak jaga? Tentu orang Islam. Jadi daripada situlah Imam Bukhari tidak mensyaratkan ada wudu, seseorang tu suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Tak ada syarat, boleh. Cuma kalau dalam keadaan ada air semayang, itu lebih baik. Itu saja, lebih baik. Ini adalah pendapat beliau. Kalau mengikut pendapat Syafi'i, memang tak boleh. Memang tak boleh, haram. Seperti mana yang umumnya kita belajar, kalau di tempat kita ni yang mengikut Syafi'i memang gitu, tak boleh. Tapi ini perbezaan pendapat. Masing-masing adalah orang yang ahli dalam bidangnya. Imam Bukhari juga seorang mujtahid mutlak seperti Imam Syafi'i. Kita tak mahu pakai, tak kisah, tak apa, tapi jangan perlekehkan satu sama lain. Itu termasuk dalam adab. Dan sebenarnya lebih memudahkan. Saya telah tulis sebenarnya dalam nota yang berasingan fit Bukhari di dalam kitab sahihnya. Kalau nak perincian tu tengok situlah. Soal ini ni dengan dalil-dalil, dengan hujahnya yang dipegang oleh Imam Bukhari, dan siapa lagi ulama-ulama yang sependapat dengan beliau, saya telah berikan di dalam nota itu. Tengok di situlah. Yang kesembilan, teknik penulisan yang paling baik ialah yang paling ringkas isinya tetapi padat dan mendalam maksudnya. Yang kesepuluh, hukum mengunjungi negara-negara kafir adalah harus. Yang kesebelas, individu yang menjadi penyebab kepada seseorang mendapat hidayah akan diberikan ganjaran yang sama dengan orang yang mendapat hidayah tersebut. Begitu jugalah dengan individu yang menjadi penyebab kepada seseorang terjerumus ke dalam kesesatan. Dia dapat semua bahagiannya. Yang ke-12, semua agama dan masyarakat menerima perbuatan berdusta adalah sesuatu yang keji dan tercela. Sebab itu Abu Sufyan tak berani berdusta di hadapan Heraklu. Dia takut orang akan ungkit dia sebagai pendusta, akan tersebar dia sebagai pendusta. Jadi orang kafir pun tahu benda tu, dan mereka pun jaga juga. Yang ke-13, para anbiya adalah individu-individu yang terpilih di antara kaum yang paling mulia di kalangan bangsa mereka. Yang keempat, golongan ahli kitab pada ketika itu, terutamanya padri-padri dan pembesar-pembesar di kalangan mereka, sememangnya mengetahui dan akur dengan kerasulan baginda SAW. Kerana selain daripada maklumat-maklumat tentang Nabi akhir zaman yang terdapat di dalam kitab-kitab suci mereka, amat jelas bertepatan dengan peribadi baginda SAW. Fenomena alam termasuk pergerakan bintang-bintang dan sebagainya turut sama mengesahkan kemunculan Rasul yang ditunggu-tunggu itu. Ini yang ada di sini, yang dibuktikan oleh ulama-ulama kita daripada kitab Injil, kitab Taurat. Memang jelas tentang Nabi akhir zaman itu siapa yang dimaksudkan. Saya sendiri ada tulis lama dulu, semasa saya belajar dulu lagi, saya tulis masuk dalam majalah pengasuh tentang kebenaran Muhammad sebagai Nabi terakhir di dalam kitab-kitab agama Hindu. Dalam agama Hindu pun ada juga. Dan kalau kita perhati, tak ada orang lain yang tepat kecuali Muhammad SAW sebagai Nabi akhir zaman. Boleh tengok di situ. Cukup menarik, lebih tepat dan lebih jelas lagi nak banding dengan yang ada di dalam kitab-kitab suci yang lain. Tapi ialah benda ni macam tu lah. Yang tak mahu kaji, tak dapat petunjuk, dia tak akan dapat petunjuk walaupun benda tu jelas. Tapi sebab dia kitab-kitab suci agama lain ni sebenarnya tidak diketahui oleh umum. Yang mengetahuinya hanya pendeta-pendeta dia, padri-padri dia, sami-sami dia, itu saja yang tahu. Orang bawah ni tak tahu apa. Ikut dia cerita je, hanya melaksanakan upacara ibadat saja, itu pun dengan bantuan padri-padri atau sami-sami. Dari segi kajian ini sebenarnya kajian terbuka terhadap kitab suci itu tak ada seperti Islam lah yang buka seluas-luas, siapa saja boleh dengan syarat-syaratnya lah untuk kita dapat sesuatu itu mesti dah kena begitu. Tapi terbuka, dia tidak terhad kepada satu golongan atau satu kasta sahaja.
Dan kita dapati melalui kitab-kitab itu jelas, bukan satu dua kitab agama, tapi boleh dikatakan kalau agama-agama yang lama lah, sebelum agama Islam ni, boleh dikatakan ada sebut tentang Nabi akhir zaman. Dan Nabi akhir zaman itu yang paling tepatnya dengan sifat-sifatnya, keturunannya, tempatnya, bangsanya, suasana negerinya, tak ada yang lebih tepat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 14 golongan ahli kitab pada ketika itu, terutamanya padri-padri dan pembesar-pembesar di kalangan mereka, sememangnya mengetahui. Yang ke-15, tidak harus memulakan salam atau memberi salam kepada orang-orang bukan Islam. Ini kerana Nabi SAW hanya mengucapkan salam sejahtera kepada orang yang mengikuti petunjuk. Namun begitu, terdapat khilaf di antara para ulama tentang hukum yang akan kita bincangkan di dalam bab salam nanti. Ada khilaf lagi. Bagi ulama yang mengatakan tak boleh, antara dalil dia ni lah, salamun ala man ittaba'al huda. Dia tak kata assalamualaikum, tapi perbincangannya panjang lagi di tempat dia lah, di tempat dia. Yang ke-16, segala alasan dan dalih yang diberikan oleh orang-orang kafir setelah didakwah oleh orang-orang Islam tidak boleh diterima. Sekiranya tempoh untuk menyerang mereka telah sampai, dolak-dalik mereka tidak boleh menangguhkan pelaksanaan jihad tersebut. Alasan Heraklu bahawa beliau tidak mampu berhadapan dengan reaksi ekstrim yang akan diambil oleh para pembesarnya tidak mendapat toleransi Nabi SAW. Jadi Nabi SAW tak kira, tak memaafkan dia. Tidak kata dia ni termasuk dalam ma'zur, orang yang uzur, orang yang ada alasan lah untuk tidak begitu. Dia sepatutnya mengambil sesuatu langkah yang jelas menunjukkan keislaman, yang menjauhkan pengikut-pengikutnya daripada bertempur dengan orang Islam. Sepatutnya begitu kalau dia Islam betul. Tetapi daripada Imam Bukhari buat itu, begitulah keadaan, begitulah akhirnya keadaan Heraklu tu. Dia secara umum lah, secara umum tak jelas dia sebut Heraklu tu mati kafir, tak jelas, atau mati Islam, tak jelas juga. Tapi keadaannya begitulah. Kebanyakan ulama mengatakan dia tidak Islam lah. Dia tidak Islam. Yang ke-17, Nabi SAW sentiasa menggunakan ungkapan amma ba'du sebelum memulakan isi kandungan surat menyurat baginda. Amma ba'du tu maksudnya adapun, dalam kitab-kitab lama digunakan adapun kemudian daripada itu. Kemudian daripada itu maksudnya selepas selawat, salam, bismillah dan sebagainya. Adapun kemudian daripada itu barulah nak cerita bendanya, perkaranya. Sebelum itu adalah muqaddimah untuk mendapat keberkatan. Jadi habislah dengan itu, habislah nota yang kedua yang membincangkan hadis yang ketujuh bagi Sahih Bukhari di bawah tajuk Kitabul Wahyi. Dan rasanya hanya setakat itulah untuk pagi ini. Kita pun lewat start sebenarnya. Lewat start sejam tadi makan buah lasak. Alhamdulillah. Itu orang bersesat Ustaz. Daripada sana. Oh. Itulah. Jadi tak apalah, elok jugalah. Kita dapat habiskan hari ini. Dan nampaknya kita akan sambung pas raya lah. Kita cuti lah sebentar lagi. Ya. Ini di sini sudah ada satu soalan ni. Jadi hadis gadaian baju besi Rasulullah SAW. Hadis ini disebut ada 10 jalur sanad dalam Sahih Bukhari dan diletakkan dalam bab-bab yang berbeza. Apa nilai fiqh Bukhari daripada peletakan bab-bab bagi satu hadis ini sahaja? Memang begitu cara Imam Bukhari. Kalau kita tengok dalam Muslim, dalam kitab-kitab lain, hadis itu dia tidak berulang. Kalau ada pun dia tidak dimaksudkan lah, tidak dimaksudkan. Mungkin ada beza sikit sebanyak juga.
Jadi satu hadis satu di tempat yang tertentu yang sepatutnya lah. Berbeza dengan Bukhari ini sebab satu hadis kadang-kadang diulangnya sampai 25 kali. Kepada orang-orang yang tidak faham, dia kata kenapa ulang hadis ni. Jadi hadis yang berulang tu, dengan sebab berulang tu jadi banyak. Sebenarnya tak banyak sangat. Apa perlu diulang tu? Jadi ulang tu ada maksud dia sendiri. Maksudnya ialah dia nak mengajar kita bagaimana cara nak faham hadis. Jangan kita ingat satu hadis tu, satu hadis satu saja pengajaran yang dapat daripada. Jangan ingat begitu. Macam tadi kita buat kesimpulan daripada berapa banyak daripada satu hadis. Jadi kalau nak buat satu-satu bab untuk itu, boleh tu. Boleh. Bawa hadis itu lagi. Misalnya Rasulullah memulakan suratnya dengan menyebut namanya dahulu. Jadi adab menulis surat iaitu sebut nama pengirim dahulu. Kita boleh bawa hadis. Kedudukan seorang pemimpin yang sesat, adakah kesesatan pengikut jadi ada kaitan dengannya? Aku boleh buat bab lain pula. Bawa hadis itu. Kekuatan iman seseorang tu bila dia memeluk agama Islam, bila dia jelas sampai dia sanggup mati, boleh kita ambil hadis itu. Jadi banyak, berapa banyak daripada hadis ni saja. Imam Bukhari nak mengajarkan kepada kita bahawa sebaik-baiknya daripada satu hadis ni, sebab ini sumber ni terhad. Bila Rasulullah SAW wafat, ada setakat yang ada. Jadi kita kena faham dengan menggunakan macam-macam ilmu, kena menyiapkan diri kita untuk dapat kita keluarkan sebanyak mungkin pengajaran, pedoman ataupun panduan daripada sesuatu hadis itu. Itulah yang dilakukan oleh Bukhari. Kemudian kalau kita perhatikan dia bezanya, kadang-kadang dia sama, betul-betul sama sana, tapi maksudnya lain. Berulang tak mungkin. Dia sudah berjanji dah, dia tak akan berulang maksudnya. Berulang hadis tapi maksudnya berlainan, itu banyak dalam Bukhari. Tapi berulang maksud sama, itu tak boleh. Dia sudah berjanji, dia tak akan buat begitu. Walaupun kita tengok banyak hadis itu, tapi maksudnya lain. Itulah yang kena perhati. Jadi begitulah juga dengan hadis ini. Hadis gadai baju besi ini sama dengan hadis Barirah. Misalnya hadis Barirah 25 kali dia ulang. Daripada hadis itu boleh diambil pengajaran ini, boleh diambil hukum ini. Sebab itu dia letak dalam bab yang berasingan. Untuk bab ini sesuai juga hadis ini. Kadang-kadang dia ambil hadis itu, dia potong-potong. Di satu tempat dia sebut dengan lengkap, di tempat-tempat lain dia ambil mana yang berkenaan sahaja. Itu dipanggil hadis ringkas, hadis mukhtasar. Dan ini dilakukan oleh pakar-pakar hadis seperti Imam Bukhari. Tapi dengan syarat, itu maksud dia, mesti ada di dalam kitab yang sama, di mana-mana tempat yang lengkap. Mana yang lengkap, yang paling lengkap. Dengan sebab itu, kita mesti mengetahui atraf hadis. Atraf hadis. Bila kita tengok misalnya hadis ni, hadis Hiraklus ni, mana atraf dia lagi? Di mana lagi di dalam Bukhari ini disebut hadis ini? Di bawah bab apa? Kita kena cek semuanya. Di sana apa yang kurang daripada yang di sini, dan apa yang lebih daripada yang di sini? Apa beza lafaznya? Kena ambil kira semua tu. Sebab di sebalik tu dia ada banyak pengajaran dan pedoman. Inilah yang dilakukan oleh Bukhari. Sebab itu berlaku pengulangan sesuatu hadis di bawah bab yang berbeza-beza. Kadang-kadang sanadnya berbeza. Hadis sama tapi sanad dia lain. Dia nak cerita kepada kita hadis itu banyak sanadnya. Di sini daripada Syuaib misalnya, tapi di sana daripada Saleh bin Kaisan pula, daripada Ma'mar pula, daripada Yunus pula. Jadi di bawah tu perawi yang lain pula, hadisnya sama. Jadi kenapa dalam hadis ni lafaz dia begini, berbeza sedikit daripada yang di sana? Ini berpunca daripada perawi. So cuba tengok, perawi dia berbeza kan? Perawi dia berbeza, itu sebab ada perbezaan. Dan ini termasuk dalam riwayat bil makna. Itulah secara ringkasnya. Wallahu a'lam. Apa lagi? Ada lagi? Boleh lagi insya-Allah. Ya. Sebelum memulakan isi kandungan, surat menolak baginda.
Kenapa menggunakan amma ba'd? Oh, adapun kemudian daripada itu, maksudnya ya misalnya kita kata Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Macam saya mula tadi kan, saya baca Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah dan sebagainya. Patut amma ba'd. Adapun kemudian daripada itu, maksudnya kemudian daripada Bismillah, selawat dan salam kepada Nabi, barulah kita nak bincangkan apa yang kita nak bincangkan. Yang sebelum daripada itu, sebagai mukaddimah kita, adab kita sebagai orang Islam. Itu ya, Dibaca aja. khutbah apa-apalah, apa-apa dia memang ada amma ba'du. Mengikut setengah-setengah ulama, orang yang mula-mula guna amma ba'du ini ialah Nabi Daud. Tapi Nabi kita memang jelas lah, banyak hadis-hadisnya. Eloklah kita guna begitu. Jadi supaya kita tahu, kita ni nak cakap sesuatu ni disaksikan oleh Allah, oleh Rasul yang kita puji begitu sekali tadi. Inilah yang menjadi saksi kita bercakap benar. Kita ni ada panduan, ada rujukan, bukan sesuka hati begitu saja. Bukan tu keluarkan isi kandungan hati kita, bukan begitu. Tapi kita bersaksikan Allah dan Rasul. Ya. Jadi dalam ni ada mengatakan bahawa setiap orang yang baik maka dan ni ada pengikut yang buat baik dia 14-an. Dia ada hadis yang katakan yang mati tu, apa orang lain buat dia akan takkan terima balasan. Apa dia? Ya, macam ada pertentangan. Nah, satunya dalam Quran disebut la taziru waziratun wizra ukhra. Itu asasnya. Tidak ada seseorang ni menanggung dosa orang lain. Masing-masing tanggung dosa. Kemudian yang di saudara kita yang bertanya ni, dia kata kalau amalan tu macam putus dah bila mati. Macam sekarang ni tak putus lagi. Buat baik, dia ada lagi kebaikan tu, pahala dia sampai. Sebab berdasarkan yang kata putus tu, idza mata ibnu adam inqata amaluhu illa min thalathin. Bila seseorang tu mati, putuslah amalan dia kecuali daripada 3 perkara. Jadi sudah putus, sebenarnya tak putus. Itu amalan dia. Amalan dia tu yang dia buat. Jadi itulah yang dikatakan sadaqatin jariyatin, ilmin yuntafa'u bihi, ataupun waladin salihin yad'u lahu. Ini termasuk dalam amalan seseorang. Jadi dia ada kesan tak putus, yang ini tak putus. Jadi tak termasuk dalam dosa, tidak. Dia termasuk dalam hadis man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu wa man sanna sunnatan sayyi'atan fa alayhi wizruha wa wizru man amila biha ba'dahu. Dalam hadis disebutkan begitu, sesiapa yang mengadakan satu sunnah baik, dia akan mendapat pahalanya dan pahala orang yang melakukan. Pasal dia ada kaitan dengan amalan dia. Dia memulakan benda itu. Dan sesiapa yang memulakan sesuatu yang tidak baik, dia akan mendapat dosanya dan dosa orang-orang yang melakukannya. Berdasarkan hadis itulah yang kita kata tadi, dia sebenarnya ada kaitan dengan amalan dia, bukan putus hubungan. Amalan ni ada kalanya putus, ada kalanya berterusan. Kalau ilmu misalnya, saya mengajar, orang lain pakai yang saya akan dapat pahala berterusan walaupun saya mati. Tak putus itu. Itu tak putus. Kalau ada anak yang soleh, anak yang buat kebajikan, anak yang buat pahala begitu sampai kepada ibu bapa dia, itu tak termasuk dalam yang putus, sebab dia ada kaitan dengan usaha dia, kerja dia juga. Itulah. Jika ada dua pendapat yang berbeza seperti hukum memegang anjing, ada ulama kata boleh dan ada juga yang melarang.
sebagai orang awam, bagaimana kita bersikap bila berdepan dengan masalah yang ada khilaf. Ya. Kalau masalah anjing ni, juga dalam nota yang sama tu saya sudah bincang. Sila dapatkan nota itu, insya-Allah dapat penjelasan di situ. Masalah anjing saya sudah tulis ni. Masalah perempuan yang mari kotor, boleh pegang Quran, boleh baca Quran, dalam nota itu juga adanya, iaitu Fiqh Imam Bukhari di dalam sahihnya. Tengok di situ, perinciannya ada di situ dengan rujukan saya bagi cukup. Jadi saya tidak nak bincangkan tentang itu di sini. Cuma dalam masalah khilaf ini mesti kita bersikap terbuka lah. Mesti bersikap terbuka, dan jangan kita anggap sebenarnya khilaf ini sebagai tuntutan agama sebenarnya. Ini boleh jadi khilaf ni bila ada mazhab yang ini kalau kita pakai pun agama juga, yang ini pun agama juga. Jangan kita ingat itu satu saja yang agamanya. Misalnya selalu saya buat contoh, kalau mazhab Hanafi dengan mazhab Syafi'i, misalnya mazhab Hanafi mengikut mereka tak boleh makan sotong, ketam, udang dan sebagainya, tak boleh. Tak boleh. Mazhab Syafi'i semua boleh kan? Semua boleh. Jadi adakah kita nak kata yang makan semua ni tidak Islam? Tak Islam macam mana? Islam orang Syafi'i kan? Dan bolehkah kita kata yang tak mau makan tu, dia ada dalil dia, itu pun Islam juga, tapi itu mazhab. Jadi dalam perkara ni kita lebih baik bersikap terbuka. Dan kadang-kadang kalau melampau dalam soal mazhab ni, kadang-kadang rugi. Misalnya macam tadi, benda ni bukan tuntutan Islam, cuma tuntutan satu pendapat dalam agama, pendapat orang yang bijaksana, ijtihad dia kata tak boleh. Kenapa kita terikat begitu sekali macam ikatan tu daripada Allah dan Rasul? Itu hanya pendapat dia, boleh jadi betul, boleh jadi salah, sehingga kita kerugian, tak dapat nikmat di dalam dunia. Tak sepatutnya sampai begitu. Ini kadang-kadang kalau benda-benda khilaf ni kalau kuat sangat pegang, jadi gitulah, kita kerugian. Sedangkan kita tengok yang menikmatinya makan itu satu hal, yang berniaga tu berapa ramai kaya raya. Jadi bila kita kata tak boleh, haram, memang haram. Kalau mengikut mazhab Hanafi, jual pun haram lah, bukan makan saja haram, beli pun haram lah. Jadi macam mana nak berniaga? Lagi sotong kat sana je Ustaz. Memang ada orang buat begitu. Ada. Dia ambil ni telur penyu, telur penyu bawa balik 2 beg. Mahal kan sini. Sana orang buat saja. Di negara-negara yang mengamalkan mazhab Hanafi ni, kerana terlalu kuat pegang dengan benda khilaf ni, padahal itu hanya pendapat seorang imam. Kalau dia tak terikat pun tak apa. Dalam masalah ni saya nak pilih mazhab Syafi'i lah, boleh. Apa dia tahu hujah Hanafi tu lebih kuat ke? Dia tahu? Dia tak tahu pun. Cuma dia hidup dalam masyarakat Hanafi, oleh kerana sekelilingnya tak makan, tak berselera, bahkan mungkin nak muntah kalau tengok orang makan, dia pun jadi gitu. Tu saja. Jadi kita perlu jelas antara perbezaan khilaf ni, dia berkait dengan mazhab, bukan berkait dengan agama. Kena tengok yang lebih besar lagi. Tak ada khilaf, kita nak guna yang itu pun boleh. Tengoklah mana yang berguna, yang baik, berfaedah untuk kita. Tapi secara ekologi pun Imam Hanafi pun mazhab Rasulullah. Ya dah. Imam Syafi'i pun mazhab Rasulullah. So ya, dia itu fahaman dia. Kita ni tak sampai ke situ fahaman. Kenapa kita nak terikat dengan dia? Dan tidak setengah-setengah orang dia ingat salah kalau sudah ikut Hanafi. Dia mesti Hanafi dalam semua perkara. Padahal kita nak ikut Rasulullah. Padahal dalam hal-hal tertentu dia boleh ikut yang lain. Ini kalau terlajak dalam mengikut sesuatu khilaf ni, jadi begitu. Sepatutnya kita terbuka. Berapa banyak kadang-kadang benda ni dalam kenyataan ni, ialah kita cakap tu senang, yang kita buat tu apabila keadaan tidak menyokong, kita tinggalkan dengan sendirinya. Itulah sebab saya selalu sebut macam cengkeram, cengkeram, bagi cengkeram tu advance apa tu, deposit tu haram kalau dalam mazhab Syafi'i. Sedangkan semua orang guna kan, semua orang guna. Pergi kedai gambar misalnya, kita kata, kita ambil gambar, bagi dulu duit separuh. Kita pergi potong baju, kot ke apa kau, kita bagi separuh.
Dan kalau kita tak ambil, hangus duit kita tak boleh nak ambil balik, kan? Ini kalau mazhab Syafi'i haram, tak boleh. Yang kita, orang ramai tahu, dia tahu ke dia ikut siapa? Kalau nak kata ikut Syafi'i, tak betul. Dia bukan ikut Syafi'i. Syafi'i tak boleh. Secara senyap-senyap dia telah pun ikut mazhab Ahmad, Imam Ahmad. Imam Ahmad kata tak apa. Kalau kita fikir dari segi logik pun patut. Yang tukang jahit ni, apa ni, kain dia lagi, ambil masa nak jahit baju, tiba-tiba orang ni lenyap, hilang. Bukan semua orang sesuai dengan saiz tu. Bukan semua orang nak baju warna tu. Bukan senang. Jadi buang masa dia. Jadi patut pun duit itu hangus. Boleh kepada tuan lah. Sepatutnya begitu. Apalagi dalam keadaan zaman sekarang ni, kan? Lagi lah. Ini semua kalau mazhab Syafi'i tak boleh. Bila kita berhadapan dengan benda ni, dengan sendirinya kita tinggal. Itu masalah. Kita tak soal pun ni mazhab apa yang kita pakai. Dan banyak lagi lah contoh seumpama itu. Ustaz, saya nak tanya pasal masalah semalam, Ustaz. Tak sempat nak tanya pasal kerana tak boleh soal. Ustaz ada sebut berkenaan dengan mazhab Imam Hanafi, mengatakan bahawa takbiratul ihram itu adalah wajib, bukan rukun, dan apabila ditinggalkan adalah berdosa, tapi tetap tidak batal semayang. Jadi kalau kita datang ni, kalau mazhab Hanafi kesimpulan kita tu tak payah takbiratul ihram, terus Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, ataupun Alhamdulillahirrahmanirrahim, tanpa baca tadi, dia berdosa kerana tidak takbiratul ihram. Adakah dari segi rukun tu tadi dah tetap dia apa nama, lepas daripada segi rukun tadi yang kata dia tak boleh, sebab dia terima itu sebagai syarat juga, kan? Itu syarat, tapi jadi kalau dah jadi syarat, makna dia kena ada jugalah. Kena. Tapi itu tidak dikira sebagai sebahagian daripada sembahyang. Cuma tidak dikira, tetapi mesti buat juga. Mesti buat. Kalau ditinggalkan, mana memang berdosa. Tak sah lah, macam tak ada wuduk lah. Macam tak ada wuduk. Kata semalam sah kerana dia rukun. Tak rukun. Kalau kita tengok dari sudut rukun dan wajib, kalau tengok dari sudut itu, memang kalau meninggalkan yang wajib ini sah. Dia cuma berdosa. So in this part dia maksud dianya di sini bukan meninggalkan, nak ucapkan macam mana. Itu persoalannya. Sekiranya dia ucap selain itu, selain Allahu Akbar. Itu maksud. Dia kata Allahu Ajal. Bukan meninggalkan langsung. Bukan meninggalkan langsung. Allahu Azam misalnya. Itu persoalan malam tadi itu. Sebutan tu mesti ada lah. Selain daripada Allah. Sebab itu syarat. Kalau salam macam mana? Salam pun macam tu juga bagi dia lah. Bagi dia wajib. Kalau macam Ustaz kata tak baca salam tu, kalau kita rukun. Kalau dia wajib, kalau tak baca salam pun lepas sah juga. Jadi itu yang saya soal tentang kalau salam itu tak perlu baca apa-apa. Kalau macam tadi Allahu Akbar atau Allahu Ajal, ada beza. Salam ni tak perlu kata apa-apa pun boleh keluar. Jadi itu kita akan bincang, tak sampai situ lagi. Banyak lagi perbincangannya. Tentang lepas istighfar lepas solat, masih khilaf dengan sekadar astaghfirullah sahaja atau mana tu? Biasa lepas istighfar lepas solat tu, yang biasa kita just astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa habis, atau sekadar astaghfirullah sahaja? Boleh, atau semua boleh. Atau dia masih sekadar khilaf? Boleh semua, boleh guna semua. Asal istighfar, sekurang-kurangnya astaghfirullah, ataupun yang ma'thur yang lain boleh guna semua. Lafaz Sayyidina tu mana? Boleh lafaz Sayyidina Allahumma sholli ala Sayyidina? Boleh, tak ada. Dalam solat? Dalam solat. Cuma lebih baiknya kita ikut yang sahih. Yang sahih tidaklah. lebih baik. Lebih baik. Tak payah. Ada lagi? Kalau tak ada, kita setakat tu dulu untuk pagi ni. Nanti akan ada lagi. Sini sama juga. Sini insya-Allah. Allah.